Kalau korang pergi macam shopping mall dulu-dulu kan, mesti korang pernah dengar end year sale, Christmas sale, Hari Raya sale, Watson sale, end year sale, macam-macam sale lah korang akan jumpa sampai pack shopping mall tu. Lepas tu tahun demi tahun datanglah Shopee, Lazada, online platform untuk kita beli barang. Semua tu ada shipping voucher semua tu. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, kalau saya sebut beg kuning mesti korang tahu, iaitu TikTok Shop. Tapi timbul ni satu persoalan yang patut ke sebenarnya kerajaan Malaysia nak haramkan TikTok Shop? Okey, kita bersama dengan MPP UPSI, iaitu mereka berdua. So boleh kenalkan diri sedikit lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Haikal bin Amaruddin Baki. Saya merupakan Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa MPP UPSI, dan saya juga merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan TESOL. Okey, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Saudara Eng Zem Fan Shankar. So saya merupakan pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi lah. So saya merupakan timbalan bendahari Majlis Perwakilan Pelajar sidang 2022-2023. Alright, so kita tak perlu buang masa lah. Okay, I will go for the first question. So tahu ke TikTok Shop? Tahu tak sebenarnya TikTok Shop ni apa? Okay, dah boleh jawab lah. Okey, saya jawab dulu lah. Boleh, silakan. Wait a minute. Who are you? Okey, untuk I ni macam I kira youth kan. Okey, youth sekarang ni takkan lari dah dengan TikTok. Kalau kita tanya semua generasi muda sekarang ni akan ada TikTok. Even adik I dekat sekolah pun dah ada TikTok sendirilah. Okey, jadi nak kata TikTok Shop ni saya tahulah. Saya tahu sebabkan saya ada juga beli barang dekat TikTok Shop apa semua. Sebenarnya berita ni dah keluar lama, jadi kita macam follow up jugalah berita ni, sebabkan kita tahu Indonesia pun ambil langkah ni daripada US dan juga India yang haramkan TikTok Shop dekat negara diorang. Okay, so as I said just now regarding the appearance of the TikTok Shop itself, so basically, yeah, nowadays there is a trending where we know million of platform has been used. So as well as TikTok Shop has been something which people like to use nowadays. So what I said is from this statement that we conclude that how Indonesia have taken steps to abolish the TikTok Shop. Of course, not really. They are still in a way of looking into to make sure that there is a kawalan harga, or let's say in pemantauan by the ministry itself lah. So I think basically that's from me. Okay, kalau dia ada info a bit lah, macam trivia. Okay, I will bacakan lah trivia dia. Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan umumkan TikTok Shop diharamkan di negara tersebut pada hujung September yang lalu untuk pastikan saingan antara perniagaan kecil, which is perniagaan tempatan lah, adalah sihat dan data peribadi pengguna adalah selamat. Okay, soalan kedua ialah, patut ke Malaysia ambil contoh Indonesia which is haramkan TikTok Shop tu? Okay, for me lah kan, dia bergantung kepada keadaan semasa. Okay, saya rasa bagi sekarang TikTok Shop ni sama je macam online platform yang lain, macam Shopee, macam Lazada. Jadi contoh kita ambil jangka masa long term. Mungkin permainan harga yang asyik bagi harga rendah boleh dapat RM1 lah apa dekat TikTok Shop kan. So mungkin benda ni akan menjejaskan industri tempatan. Orang small medium enterprise tak boleh nak berniaga kan, apa semua. Jadi mungkin sekarang ni tak menjejaskan lagi, tapi bagi saya sekarang ni tak perlu lagi lah kalau nak haramkan, sebabkan saya rasa dia memudahkan orang untuk shopping dan sebagainya. Dia sama juga macam online platform yang lain, Shopee, Lazada dan etc. Sama jugalah yang apa saya katakan daripada Amirul kata tu betul juga. So TikTok Shop juga merupakan satu platform untuk peniaga-peniaga di tempatan atau peniaga-peniaga yang lain untuk mencari rezeki. Boleh dikatakan kalau kita nak mansuhkan benda tu, mungkin akan menjejaskan perniagaan mereka juga. So di sebalik ini mungkin kita boleh kaji balik apa langkah produktif atau apa langkah yang strategi yang kita boleh ambil untuk memastikan penjaga ataupun memastikan pembelian dan juga penjual tu terjaga. Itulah langkah yang strategis sebenarnya, daripada kita mengamalkan mengikut sesebuah negara untuk mengaplikasi benda tu sendiri. Okay, tapi bukan ke kalau macam SME perniagaan tempatan, kalau dia macam rugi kan, dia sendiri yang kena tanggung benda tu, sebab dia dah tahu kalau kita nak buka bisnes mesti ada risiko dia sendiri.
Jadi kenapa like government still nak protect this peniaga tempatan and SMEs? Okay, boleh saya jawab dulu? Okay, boleh. Okay, pada pendapat saya bukannya government nak protect penjual, bukannya protect penjual dan juga bukannya nak lupakan pembeli kita sebagai consumer. Patutnya sebab saya rasalah kerajaan perlu memainkan peranan untuk melihat kepada kedua-dua belah pihak. Sebab kan kalau kita tengok kan sebagai penjual, diorang juga merupakan penyumbang utama ekonomi untuk negara kita. Dan juga dari mana datangnya sumber-sumber mereka adalah daripada pembeli. Jadi sebenarnya perlu ada timbang tara antara diorang. So which is kiranya dua-dua untung lah, orang kata dua-dua untung. Jadi kita tak bolehlah macam nak berat sebelah apa semua. Dia akan efek ekonomi negara kita lah nanti. Okay, so from my side I would say that, so kalau kita lihat lah dari segi in economy base lah, since I'm from faculty management, which I really study on that, Malaysia is a country which is like we call as kita ada sistem ekonomi. So setiap negara dia ada sistem ekonomi yang berbeza. So like Malaysia, we are practicing sistem ekonomi campuran. So which is, I would say that there is a barriers which need to be carried out by the SMEs, but there would be also a campur tangan which from the government to ensure that they protect our business business owners, or also to the buyers itself. So from my view is it's not only to make sure that our market economy itself, as well as to make sure that both sides doesn't have effect on that market itself lah. That's the thing. Okay. Macam tadi Amira cakap like government patut macam berlaku adil pada kedua-dua, which is penjual and pembeli. So kenapa like korang rasa macam tu sebenarnya? Okay lah, macam saya cakap tadi, pembeli ada hak dia, penjual ada hak dia sendiri. Yes. Okay, macam yang kita tahu, kalau contoh penjual tu, kalau contoh kerajaan tak tetapkan harga, diorang mesti akan naikkan harga yang tinggi, melambung dan sebagainya, dan ia akan menjejaskan pembeli lah. Contoh macam kenaikan harga beras ke apa, kalau tak terkawal, jadi yang terkesannya adalah pembeli. Tapi kalau bila mana kita macam contoh kita abaikan penjual ni dan kita contoh kita lebihkan pembeli. Contoh macam diorang ni ikut harga yang standard apa semua, tapi pembeli asyik push untuk harga yang lebih rendah, jadi diorang punya margin keuntungan tu akan lebih kurang. Jadi untuk dia tanggung kos operasi dia tu macam mana, agak susah lah. Yelah, kita tak tahu, jualan bukannya hari-hari boleh dapat target yang sama kan. Jadi mungkin akan effect dia punya business lah, dan mungkin takkan kekal, dia takkan sustain business tu, dan mungkin akan tutup dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Sure, agree to what like Amirul said itself. Alright. Okay, kita pergi pada next question. Okay. Kalau kita pergi like kedai, mesti ada salesman, sales girl ni, kalau kita nak beli barang, dia akan recommendkan barang yang mana yang sesuai dengan kita, yang bagus semua tu. Tapi kalau macam contohnya kita beli dekat TikTok shop, kita yang pilih barang tu. So barang tu datang secara random. Lepas tu kalau barang tu secara datang random, mestilah ada risiko dia, and also risiko untuk ada kualiti yang rendah. Jadi mana satu yang patut pengguna kena ambil kira? Is it harga or the quality of the product? Okay, so maybe I'll add this first lah. Okay, so when we talking into both side, which we go to the physical store or also in online platform we buy, of course there is a both risk in all sides lah. So what I would say is basically when the times flies, or when the market or the economy is growth higher, so of course we need to know that our online platform and AI technology has been applied in all over the country. So of course we doesn't need a salesman or saleswoman nowadays to promote the product. Everything works with just a digital, which people need to know what basically is the product is. So what I would say is that it's based on when we are talking into the quality and also the price. Both sides should actually give the same level of how we are looking into the product lah. Not only protecting on the price itself, but in terms of quality itself, which we believe that each buyers would want that quality is good as well as the price. So that's the thing. Maybe Miro can add some. Okay. Bagi saya lah,
Saya nak tekankan satu benda, jadi pembeli yang bijak. Okey. Jadi sebagai seorang pembeli yang bijak ni, seorang pembeli tu kena pandailah, tak semestinya barang yang murah kualitinya tak bagus. Tapi ada barang yang mahal juga kualiti pun tak bagus. Jadi contohlah macam saya ada pengalaman beli online lah kan. Contoh saya nak beli rack untuk my books, okey. Saya tak tengok dia punya ukuran, tapi nampak macam besar, boleh masuk buku apa semua kan. Tapi bila sampai tu, boleh letak kereta mainan je bila dia sampai tu. Dia kecil lah kan. Jadi sebenarnya kira waktu tu saya tak berapa bijak lah, maksudnya saya tak tengok dia punya description, dia punya size apa semua macam mana. Tapi nasib baik boleh dipulangkan semula dan return and refund lah kan. Jadi itulah yang saya nak katakan. Dia kalau sama ada physical ke ataupun online ke, kita kena jadi seorang pembeli yang bijak. Dan juga tengoklah, bandingkan betul-betul. Sebabkan dekat TikTok ni orang yang jual, contoh orang yang jual stokin untuk sukan kan, ada 10 kedai yang sama, cumanya berbeza-beza harga. Jadi kita tengoklah mana yang lebih berbaloi untuk kita beli. Kadang diorang letak harga rendah dan free shipping tak ada. Kita kena jadi bijak lah, kita tengok, kita bandingkan yang mana yang betul. Alright. Soalnya kalau saya lah, if I can add, soalnya baca review. Itu salah satu. Salah satu cara lah. Tapi itulah, kadang-kadang review ni pun orang pergi cakap pasal postage. Betul. So dia ada beberapa steps jugalah, macam bandingkan, macam how Amirul cakap, bandingkan harga, bandingkan this A and B, baca review dan sebagainya. Okay. Then next question. Okay. Sekarang ni banyak local brand dia guna TikTok live untuk promosi, even jual pun. Macam-macam brand lah, ada Skintific, semua tu dah banyak lah, Wawa Kosmetik, macam-macam brand lah siap bagi voucher, free shipping, macam-macam. Anda kata kalau macam TikTok shop ni di-ban dekat Malaysia, so macam mana this local brand ni sebenarnya nak survive? Okey lah, pada pendapat saya lah, kalau TikTok shop ni di-ban, dia mungkin akan memberikan kesan lah kepada syarikat-syarikat ataupun individu-individu yang menggunakan sepenuhnya online platform iaitu TikTok shop tu untuk menjalankan perniagaan mereka. Tapi saya rasa untuk macam dia cakap tadi, syarikat-syarikat yang daripada lokal sendiri macam Skintific, Wawa Kosmetik dan sebagainya, dia bukan sahaja tertumpu kepada satu platform. Diorang ada buka dekat Shopee dan diorang pun dah ada well known name dekat Malaysia. Jadi diorang pun akan ada physical store, tapi tak banyak lah. Okay, kita ambil contoh, ada orang lokal yang jual barang dekat TikTok, tapi dia ambil barang-barang daripada luar negara, dia import daripada China ke apa. Sebab tu dia murah. Macam saya selalu tengok diorang macam diorang dapat viewers yang tinggi ni sebabkan diorang macam buat benda gila-gila ke apa kan. Kerusi healing RM15, apa semua. Tapi benda tu contohnya kalau dia ambil daripada luar negara apa semua, asyik import. Jadi dia akan efek perniagaan tempatan lah. Dia bagi harga yang lebih murah apa semua dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk syarikat-syarikat tempatan yang macam dah establish kan, sebabkan diorang boleh bertahan. Sebabkan kalau saya rasa yang baru-baru jual yang kecil-kecil tu, diorang just ambil produk-produk daripada luar, dan semestinya diorang nak ambil produk yang murah, dan semestinya diorang import daripada luar. Betul lah. So kata Amirul betul juga. So of course dia akan memberi jejas kepada penjual di dalam TikTok shop lah. But if let's say they abolish the TikTok shop itself, bukan bermakna di Malaysia kita ada satu platform. We have numbers of platform like Shopee, Instagram itself also. I think there is shop itself, Facebook shop and so on. So I believe that pengguna kena bijak, and I also believe that our government has been providing a lots of initiatives, a lots of like IPR itself, like inisiatif pendapatan rakyat dan sebagainya, untuk memastikan peniaga-peniaga kita terjaga, as well as pembeli mendapat harga macam kerajaan memastikan macam ramah price and stuff like that. So I believe that both side lah. I think if anything is abolished, I think government wouldn't keep quiet and look into it lah. They will keep on make sure that there is a balance between the seller and also the buyers. Okay, kita pergi pada the last question lah. Kalau kita beli dekat kedai tapi rosak
rosak ke anything kan, kita boleh pergi kat kedai tu minta refund or maybe ganti rugi. Tapi when kita beli dekat TikTok shop ni, kalau kita PM seller, kalau dia nak bagi refund, bagilah. Tapi kalau tak, memang dia parlau lah biasanya. Okay, so kiranya bila macam government andai kata government nak ban TikTok shop, government sebenarnya nak protect pembeli lah kan. Oh how? Okay, bagi situasi macam ni, kalau kita tengok yang tu lah, sebabkan dia nak refund tapi seller tak nak ambil. Jadi kalau benda-benda macam ni, customers tu keep report dekat kerajaan dan sebagainya, dan mungkin kerajaan comes up with that initiative untuk abolish TikTok shop. Jadi mungkin dari segi perspektif saya, mungkin kerajaan nak selamatkan pembeli lah. Tapi saya rasa mungkin kerajaan boleh ambil langkah yang lebih proaktif dan mungkin boleh membuat kajian untuk macam mana untuk menambah baiklah apa sistem yang ada dekat dalam TikTok dan sebagainya, untuk protect pembeli dan juga penjual. Okay, so maybe adding a bit more from what Miro said. Betul lah. So kalau kita katakan macam peribahasa setitik rosak setitik nila rosak susu sebelanga. So yang melakukan tu mungkin setengah penjual saja, bukan sekesemuanya. So what I would say that kerajaan perlu menitik secara mendalam untuk memastikan apa punca di sebalik setiap benda itu sendirilah, bukan secara sudah tentu untuk mengabolish satu agenda atau anything, we need to go with what is really happen into it and discuss among what is the implication behind of it. So what I would say that kita kalau boleh kita menilai secara adil lah, so not from the buyer side as well as from the seller side, so that we look that everyone benefit from at the end of the TikTok shop itself lah. Yep. Alright, so kita dah end of our kita punya podcast. So ada tak any last words untuk wrap up this podcast? Okay, last words dari saya tadi, saya just nak ulang yang tadi tu lah. Saya nak gesa lah orang-orang yang guna TikTok, mostly millennials lah kan. Ada kalau macam mak saya pun, mak saya tak reti nak beli kat TikTok. Dekat Shopee sama je, cumanya dia tak reti dia nak beli kat TikTok semua. Millennials memang explore habis TikTok tu. Okay, so saya nak pesan, jadilah pembeli dan pengguna yang bijak. Jangan tertipu. Kadang-kadang ada yang iklankan tu tak sama saiz, macam saya cakap tadi, dia ada yang kecil ke apa. So baca descriptions betul-betul. Kita mungkin nampak benda tu, oh bagus ni apa semua, lepas tu compare lah, kita buat perbandingan harga. Perbandingan harga tu sangat penting, sebabkan macam mana kita mungkin boleh dapat kadang-kadang dekat physical store lebih murah daripada dekat online store. So itu je lah saya nak kata daripada pihak saya. Sama lah, from my last word, sama, kita perlu menjadi seorang pengguna yang bijak lah. Kita pastikan apa yang kita beli tu adalah something yang kita memerlukan, dan juga kita tak boleh nak salahkan daripada pihak online sebenarnya. Sometimes adalah salah dari segi kita pengguna yang tidak arif tentang apa yang kita beli itu sendiri. So jadi pengguna yang bijak, jangan kita pandang rendah terhadap penjual itu sendiri. Sesama sendiri kita menjaga satu Malaysia yang aman dan damai. Itu sahaja daripada saya. Alright, so kita dah end of our podcast. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih dekat MPP UPSI, especially orang berdua yang sudi berada dalam podcast interview ni. So jangan lupa follow media sosial My Campus Radio. Jom berubah bersama MKR. Terima kasih and bye. Bye.